Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita masih lagi diberikan peluang, diberikan waktu untuk kita sama-sama berada dalam kelas untuk tahun ni 2021. Tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar tahun 5 Ghazali yang meneruskan pelajaran di KAFA SKPP 181 di tahun 2021. Baik, sekali lagi saya ingatkan, sekali lagi saya kenalkan, nama saya Ustaz Muhammad Khairul Arsy, boleh panggil Ustaz Arsy. Jadi saya akan mengajar subjek akidah bagi tahun 5. Saya akan mengajar akidah bagi tahun 5. Jadi kita untuk musim PKP ni, inilah caranya, inilah tekniknya. Jadi saya akan simpan video ni dalam mungkin di YouTube ataupun di mana-mana, dan saya akan bagikan link, dan pelajar-pelajar semua, awak semua boleh tengoklah bila-bila masa, ataupun boleh buat ulang kaji kalau tak berkesempatan. Jadi kita teruskanlah dengan tajuk yang pertama. Dalam subjek akidah ni, tajuk yang pertama sekali adalah sifat iradat ataupun sifat iradah. Sifat iradah ni adalah sifat wajib, sifat Allah yang wajib kita tahu. Sifat Allah ni sebenarnya ada 20. Kalau kita pernah dengar lagu sifat 20 Allah tu kan, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Jadi tajuk yang pertama yang kita nak belajar hari ini adalah sifat Allah, iaitu sifat iradah. Jadi kita nak tahu apa dia sifat iradah, apa maksud dia, apa beza dia sifat iradah yang ada pada Allah, apa beza dia dengan manusia. Manusia ada ke sifat iradah ni? Jadi kita nak tahu. Jadi kita tengok akidah tahun 5. Akidah tahun 5, tajuk yang pertama adalah sifat iradah. Jadi kita tengok ni, slide ni saya buat simple dan saya buat dalam bahasa Melayu supaya senang. Kalau misal kata pelajar-pelajar semua sekali nak tengok dalam bahasa ataupun dalam tulisan Rumi, boleh cek dalam buku teks masing-masing. Dalam buku teks masing-masing dalam tulisan Jawi. Jadi saya buat slide dalam tulisan bahasa Melayu lah, supaya senang nak faham, senang nak cek balik, senang nak refer. Saya buat semudah yang mungkin, mudah untuk awak semua faham. Jadi kita tengok dulu maksud sifat iradat ataupun iradah. Maksud sifat iradah ni, Allah Maha berkehendak, iaitu Allah Maha berkehendak melakukan suatu perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Makna kata Allah nak melakukan sesuatu, nak mencipta sesuatu, nak apa sahaja yang Allah nak buat, tidak memerlukan bantuan apa-apa langsung, tidak memerlukan apa-apa pertolongan langsung, tidak menggunakan apa-apa perantaraan langsung. Jadi apa yang Allah nak buat, Allah terus buat tanpa ada apa-apa bantuan. Jadi Allah ni Maha berkehendak. Sifat ni tidak ada pada manusia, hanya ada pada Allah sahaja. Sebab itulah iradat ni hanya sifat yang ada pada Allah sahaja, tak ada pada manusia. Jadi Allah ni Maha berkehendak, apa yang Allah nak, tidak ada siapa pun, tidak ada apa pun yang boleh menghalang. Tidak akan maksudnya apa yang Allah buat, apa yang Allah nak ciptakan dan segala everything yang Allah nak lakukan, tidak memerlukan apa-apa pertolongan dari siapa pun dan dari apapun. Itu maksud dia. Kalau maksud, makna kata kalau kena hafal lah maksud iradah ni. Kalau misal kata dalam peperiksaan dia akan tanyakan, berikan maksud iradah. Jadi inilah maksudnya, Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak pun dah dapat markah. Kalau nak penuh pun boleh, Allah Maha berkehendak. Maksudnya Allah Maha berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Tu full mark lah. Allah Maha berkehendak pun dah dapat markah. Selalunya soalan-soalan yang macam ni famous akan masuk. Berikan makna iradah, berikan makna wujud, berikan makna, dan kadang-kadang soalan dia akan tanya juga, berikan lawan
bagi perkataan iradah. Kita tengok. Kemudian kehendak manusia terbatas, tetapi kehendak Allah tidak terbatas. Itu beza dia. Allah nak cipta apa-apa ataupun nak melakukan apa-apa, kun fayakun. Ada disebut dalam Al-Quran, nanti kita tengok. Berbanding dengan manusia, manusia nak buat apa-apa dia perlukan sesuatu. Contoh manusia dia nak kereta, dia perlu ada duit, dia perlu ada simpanan, itu manusia. Tapi Allah nak cipta pokok, tidak memerlukan apa-apa. Nak cipta manusia, tidak memerlukan bantuan sesiapa. Nak cipta langit dan bumi, tidak memerlukan apa-apa perantaraan, tak perlukan barang, tak perlukan bahan-bahan yang diperlukan. Contoh macam kita lah, kita simple lah, kita nak tengok. Kita manusia nak buat kek, contoh kita kena ada telur, kita kena ada tepung, kita kena ada macam-macam lah. Kita nak buat nasi, kita kena ada rice cooker ke, kita kena ada periuk, kita kena ada beras. Tak ada benda tu, kita tak boleh buat benda tu. Jadi berbanding dengan Allah ni dia ada sifat iradat. Iradat ni berkehendak, makna kata Allah nak buat sesuatu tu tidak memerlukan apa-apa langsung. Allah dia dengan kuasanya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, Allah mampu untuk melakukan apa-apa, mencipta apa-apa tanpa bantuan yang lain. Okey, faham takat ni? Baik, kemudian sebab itu Allah tidak bersifat lemah dan mampu menciptakan alam ini. Kita tak payah nak fikir besar-besar alam semesta dan sebagainya. Pokok, macam mana Allah cipta? Manusia boleh cipta pokok, kan? Ataupun kita sendiri yang Allah cipta ni, ada tak makhluk yang dalam dunia ni ataupun orang dalam dunia ni yang boleh mencipta manusia sebiji macam Allah cipta? Tak boleh. Mungkin kita pernah dengar kajian-kajian ataupun saintis-saintis pernah mencipta klon manusia, tapi adakah sempurna macam kejadian Allah, macam Allah jadikan kita sempurna sekarang ni? Tak jadi. Takkan sama dan takkan boleh. Ilmu Allah tu jauh sangat lebih tinggi daripada ilmu manusia. Ibaratnya ilmu manusia dengan ilmu Allah ni, kan, umpama kalau kita duduk kat tepi laut, kan, kita ada tepi laut, lepas tu kemudian kita celupkan tangan kita ni dalam air laut, kemudian kita angkat, kan ada titisan air yang jatuh tu. Titisan air tu adalah ilmu manusia, tapi lautan yang luas yang kita tengok terbentang luas sejauh mata memandang tu, itu adalah ilmu Allah. Jadi makna kata jauh sangat Allah punya ilmu ni, terlalu besar ilmu Allah ni, terlalu tinggi ilmu Allah ni, takkan boleh manusia nak capai, nak sama. Jadi penciptaan Allah ni ataupun apa yang Allah jadikan ni sangat-sangat dahsyat lah, sangat-sangat dahsyat. Jadi Allah nak ciptakan apa-apa, Allah nak buat apa-apa, nak cipta apa-apa, Allah ni maha berkehendak. Dia tidak memerlukan apa-apa langsung, dia tidak memerlukan bantuan daripada sesiapa, sebab Allah boleh jadikan dengan begitu saja. Allah boleh menghidupkan dengan begitu saja, Allah boleh mematikan dengan begitu saja, Allah boleh membesarkan dengan begitu saja. Bukan Allah boleh jadikan sesuatu itu berubah dalam sekelip mata dengan begitu saja, tanpa tanpa memerlukan bantuan daripada yang lain. Sangat jauh dengan manusia. Misal kata kalau saya nak buat live macam ni, kan, saya nak bagi penerangan macam ni, saya perlukan lampu, saya perlukan handphone, saya perlukan internet, saya perlukan dan sebagainya. Itu senang nak faham. Allah pula nak cipta, contoh nak cipta semut, sekecil-kecil makhluk tu, Allah cipta macam tu, tak perlu nak minta tolong siapa-siapa, tak perlu. Allah ni ada sifat iradah. Allah ni berkehendak. Apa yang Allah nak, apa yang Allah buat, apa yang Allah cipta, takkan siapa boleh halang, dan Allah takkan memerlukan bantuan dari sesiapa pun. Boleh faham? Itu saya punya penerangan lah. Jadi kalau secara ringkasnya itulah tadi, sifat iradah adalah maknanya sifat Allah yang berkehendak. Makna kata berkehendak melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada yang lain. Apa yang Allah nak, apa yang Allah buat, Allah akan buat secara senang dan mudah.